Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan menyambung semula pembelajaran asas sains komputer bagi tingkatan 1. Okey, jadi seperti biasalah, anda sila buka grup ataupun grup Telegram PDPC ASK tingkatan 1. Okey, di situ cikgu dah sharekan, cikgu telah kongsikan yang pertama sekali untuk pembelajaran pada hari ini, standard pembelajaran 1.1.2 ASK tingkatan 1 bertarikh 3 hari bulan 2 2021. Okey. So langkah yang pertama, anda lihat atau muat turun buku teks ASK tingkatan 1. Okey, pautan cikgu telah berikan di sini. Sekiranya anda kekurangan data, anda hanya boleh klik di situ dan yang terpapar di sini nanti ialah buku teks tingkatan 1. Okey, buku teks tingkatan 1. Okey, ini. Okey, so, dalam buku teks tingkatan 1 ini, anda boleh view sahaja jika anda tidak download. Tetapi jika anda nak download pun boleh juga. Jika tak boleh download, tak boleh view juga, anda boleh lihat video ini. Okey, dan anda boleh belajar melalui paparan yang cikgu sediakan. Okey. So itu yang pertamalah. Okey, langkah yang kedua, buka Padlet ASK. Okey, anda buka Padlet ASK. Okey, yang terpapar ialah seperti yang pada minggu lepas lah, iaitu kita akan ada pengenalan Padlet dan anda pilih lajur tingkatan 1 bab 1. Okey, asas pemikiran computational. Jadi anda boleh scroll down ke bawah. Buku teks, jika dah ada buku teks, boleh buka buku teks. Jika tidak ada, anda kena lihatlah. Dan kemudian kita ada slide PowerPoint. Okey, anda boleh buka slide PowerPoint ini jika anda tidak mahu melihat video. Anda belajar secara bersendirian, okey, by your own. Ataupun akan ada video untuk standard pelajaran, video SP1 kelas 1 kelas 2. Okey, yang cikgu akan sediakan sebentar lagi di bahagian bawah ini. So anda boleh klik video tersebut untuk melihat video ini secara dalam talian. Okey. Jadi setelah anda buka video tersebut, anda boleh tonton video tersebut. Itu video inilah. Okey. Dan seterusnya cikgu akan mengajarlah bagaimana cara-cara untuk kita menggunakan teknik leraian di dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan seharian. Jadi anda buka surat dalam PowerPoint ini, buka muka surat page 12. Okey, iaitu yang ada gambar rajah seperti ini, gambar rajah padang ni. Okey. Okey, bagi tugasan landscape, anda ialah seorang juru landscape. Syarikat anda digunakan untuk menyiapkan sebuah taman permainan di sebuah kawasan di luar bandar. Anda dipilih untuk mengkaji dan menganggarkan kos yang diperlukan bagi menyiapkan taman permainan seperti dalam rajah 1.7. So, luas binaan laluan pejalan kaki adalah 800 meter persegi dan anggaran kos bagi pembinaan setiap kemudahan gelanggang seperti ditunjukkan dalam jadual 1.3. Jadi rajah 1.7 menunjukkan lakaran di manakah lokasi gelanggang tenis, gelanggang bola keranjang, gelanggang badminton dan seterusnya. Dan juga dalam jadual 1.3 ada nilai kos bagi setiap pembinaan gelanggang tersebut. Okey, jadi menggunakan teknik leraian, kita akan leraikan masalah ini kepada masalah yang lebih kecil, iaitu berapakah kos membina gelanggang tenis, kos membina gelanggang bola keranjang, badminton dan pejalan kaki. Jadi bila dipecahkan kos tersebut, kita menggunakan teknik pengitlakan, iaitu menghasilkan satu model ataupun formula bagaimana mengira luas setiap pembinaan, kos pembinaan setiap gelanggang tersebut. Jadi kita akan hasilkan formula kos pembinaan bersamaan dengan bilangan binaan darabkan dengan luas pembinaan darabkan dengan kos 1 meter persegi. Okey. Jadi berdasarkan formula yang telah kita bangunkan ini, maka kita boleh mengira kos bagi setiap gelanggang. Contohnya kos pembinaan gelanggang tenis bersamaan dengan 1 didarabkan dengan 148 meter persegi darab dengan RM 120.
So bersamaan dengan RM77,760. Kos pembinaan gelanggang bola keranjang pula bersamaan dengan 1, iaitu 1 unit, darabkan dengan 512 meter persegi, darabkan dengan RM100 bersamaan dengan RM51,200. Kos pembinaan gelanggang badminton, ada 2 gelanggang badminton di sini, 2 didarabkan dengan 200 meter persegi, darabkan dengan RM80 dan bersamaan dengan RM32,000. Dan yang terakhir sekali, kos pembinaan laluan berjalan kaki, 1 unit didarabkan dengan 800 meter persegi, darabkan dengan RM75 bersamaan dengan RM60,000. Dan kos penanaman rumput, kita akan tolakkan luas keseluruhan kemudahan yang ada dengan luas landscape yang ada. 7,200 adalah luas landscape, ditolakkan dengan 2,360 ialah luas binaan kemudahan, meter persegi, darabkan dengan RM140 kos untuk penanaman rumput. Jadi bersamaan dengan RM677,600. So itu adalah kos keseluruhan untuk setiap binaan, kemudahan dan juga penanaman rumput. So inilah teknik yang kita gunakan. Maka menggunakan teknik leraian dan digabungkan dengan teknik perikhlakan, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Jadi untuk tugasan seterusnya, kita pergi pada aktiviti berfikir 1.2, iaitu melakukan teknik leraian secara tertib. Encik Ahmad telah membuat pelaburan saham amanah dalam tabung amanah saham Malaysia sebanyak RM50,000. Pihak tabung amanah saham Malaysia telah membuat dividen keuntungan sebanyak 8% ke atas simpanan pertama RM10,000. Dan bakinya lah, iaitu RM40,000, akan diberikan bonus sebanyak 5%. Bantu Encik Ahmad mengira dividen dan bonus yang diperolehi dengan meleraikan pengiraan kepada beberapa bahagian kecil secara tertib. Jadi anda boleh rujuk semula seperti yang cikgu dah tunjukkan sebelum ini. Pertama sekali, anda boleh senaraikan apakah yang diperlukan dalam masalah ini. Apakah yang diperlukan dalam masalah ini? So, yang pertama, masalah yang diperlukan untuk masalah ini adalah untuk mengira bonus. Jadi anda perlu menjawab soalan ini di atas helai kertas. Nanti anda akan upload di dalam Google Form. Kita tekan bonus. Bonus. Bagaimanakah mengira bonus? Bonus adalah bersamaan dengan dividen yang sebelum bonus kita kena kira dividen dulu kan? Dividen. Dividen. So dividen dikatakan 8% daripada 10,000 yang pertama, simpanan 10,000 yang pertama. Jadi formula dia adalah jumlah dividen jumlah dividen bersamaan dengan peratus dividen didarabkan dengan RM10,000. So berapa jawapan dia? Anda selesaikan di sini. Berapa peratus tadi? 8%, dividen 10,000. Kirakan berapakah jawapannya di sini? Yang seterusnya ialah bonus. Ini kita dah leraikan ya. Kita dah leraikan kepada leraian lebih kecil. Bonus. Jumlah bonus jumlah bonus
bersamaan dengan peratus bonus. Didarabkan dengan baki. Berapa baki dia? Baki dia ialah 50,000 tolak RM 50,000 tolakkan dengan RM 10,000. Okey, RM 50,000 ditolakkan dengan RM 10,000. So, selesaikan, dapatkan jawapan dia. Peratus bonus dia 5%, 50 tolak 10, 40,000. Okey, 50,000 tolak 10,000, 40,000, jadi anda selesaikan. Jadi, jumlah dividen dan bonus. Okey, tak perlu. Soalan tidak minta jumlah, hanya perlukan deraikan berapa dividen dan berapa bonus. So, anda telah pun menjawab soalan untuk aktiviti berfikir 1.2. Jangan lupa muat naikkan jawapan ini dengan ambil gambar. Okey, ambil gambar menggunakan telefon, ambil gambar dan kemudian uploadkan, muat naik ke dalam Google Form yang cikgu sediakan. Okey, kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya, standard pembelajaran 1.1.3. Pengecaman corak dalam contoh sesuatu situasi. Pengecaman corak merupakan satu teknik yang boleh dilakukan antara masalah-masalah yang berlainan atau antara bahagian-bahagian kecil yang telah dileraikan. Pengecaman corak bolehkan kita menghasilkan satu idea yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah secara umum oleh orang lain. Okey, masalah yang corak yang sama akan lebih mudah diselesaikan kerana kita telah pun menggunakan teknik pengecaman corak. Okey, lihat contoh yang diberi. Rajah 1.8 menunjukkan satu simulasi pergerakan untuk menyusun 4 orang murid mengikut nombor pada jersey yang dengan menggunakan urutan menaik. Bolehkah anda mengecam corak pergerakan tersebut? Okey, kita lihat kedudukan 1 bagaimana. Okey, langkah 1, merah pergi ke sini, yang kuning pergi ke sini. Okey, cuba lihat, perhatikan dahulu. Okey, sehinggalah di akhirnya, kedudukan akhirnya kita akan dapat jersey nombor 1 di sebelah kiri, diikuti jersey nombor 2, jersey nombor 3 dan jersey nombor 4 di sebelah kanan. Okey, so bagaimanakah sebenarnya apabila kita menggunakan teknik pengecaman corak? Yang pertama sekali, kita cuba lihat angka yang ingin kita susun. Okey, kita buat dalam bentuk begini. Okey, ini adalah susunan yang asal 7, 5, 1, 2. Okey, jadi langkah yang pertama, dia akan letakkan dalam satu kumpulan yang sama, iaitu dua nombor yang pertama akan diletakkan dalam satu kumpulan yang sama, 7 dengan 5, dan dia akan bandingkan nombor yang lebih kecil disusun di sebelah kiri setiap kumpulan. So, antara kumpulan 7 dengan 5, 5 lebih kecil, 5 dianjakkan ke sebelah kiri, 7 dianjakkan ke sebelah kanan. Okey, begitu juga dengan kumpulan yang kedua, iaitu antara nombor 1 dan nombor 2, 1 lebih kecil daripada 2, jadi kekal kedudukan 1 dan 2 pada seperti kedudukan yang asal. Okey, langkah yang seterusnya, dia akan nombor yang lebih kecil. Okey, seterusnya langkah yang seterusnya, dia akan bandingkan pula 7 dengan 1. Okey, 7 dengan 1, di manakah nombor yang lebih kecil? 1 lebih kecil, jadi 1 dianjakkan ke sebelah kiri, 7 dianjakkan ke sebelah kanan. Jadi apabila disusun semula, kita akan dapat 5, 1, 7, 2. Itu adalah langkah 2 lah. Okey. Kemudian, adakah susunan telah pun mengikut urutan menaik? Tidak lagi. Jadi, kita akan susun lagi 1, 5, 1, 7, 2. Dia akan jadi 1, 5, 2, 7. Okey, yang manakah tidak mengikut urutan yang menaik? 5 dengan 2. Okey, 5 dengan 2 tidak mengikut urutan yang menaik. Jadi, kita akan letakkan dalam satu kumpulan 5 dengan 2 dan kita akan gunakan kaedah yang sama. 2 lebih kecil daripada 5, 2 akan dianjak sebelah kiri dan 5 akan dianjak ke sebelah kanan. Jadi, pada ketika ini,
kita telah susun semula pada kedudukan urutan menaik, iaitu 1, 2, 5, 7. So, secara keseluruhannya kita ada 5 langkah di situ. So, langkah yang pertama ialah kita susun dua kumpulan dibentuk. Okey, langkah yang kedua, satu kumpulan dibentuk. Langkah ketiga, dua kumpulan dibentuk. Langkah empat, satu kumpulan dibentuk. Dan langkah yang terakhir, dua kumpulan dibentuk. Okey. Langkah terakhir yang lupa nak sebutkan tadi, di mana apabila dah susun 1, 2, 5, 7, kita bandingkan sekali lagi dua kumpulan tadi, 1 dengan 2, adakah kedudukannya menepati urutan menaik? Ya, jadi kekal kedudukan. Begitu juga dengan 5, 7 diletakkan dalam satu kumpulan, dibandingkan adakah 5 dengan 7 mengikut urutan naik? Ya, jadi dikekalkan dan dapatlah 1, 2, 5, 7. So ini adalah teknik pengencaman corak. Apakah corak yang sama di sini? Corak yang sama di sini adalah sebelah kiri ni. Cuba kamu baca, sama sahaja daripada atas sampai ke bawah. Nombor yang lebih kecil disusun di sebelah kiri dan nombor yang lebih besar diletak di sebelah kanan. Nombor yang lebih kecil disusun sebelah kiri setiap kumpulan. Nombor yang lebih kecil disusun di sisi kiri. Okey, setiap kumpulan dan sama untuk setiap langkah. So maksudnya ada persamaan corak di sini, iaitu nombor yang lebih kecil disusun di sebelah kiri, nombor yang lebih besar disusun di sebelah kanan. Itulah fungsi teknik pengencaman corak. Okey, kita pergi pada aktiviti 1.3. Aktiviti 1.3. Rajah di bawah menunjukkan 6 keping kad dengan label nombor yang berlainan. Susun kepingan kad-kad ini mengikut urutan dengan menunjukkan langkah-langkah susunan tersebut. Jadi, anda boleh menggunakan kaedah seperti yang cikgu tunjukkan ketika menyusun jersey tadi. Okey. Okey, langkah yang pertama apa dia? Kita tulis semula. Okey, kita tulis semula apakah nombor yang terlibat. Okey, apakah nombor yang terlibat dalam permasalahan kita untuk diselesaikan, iaitu 7, 5, 1, 2, 8, 4. Okey. Okey, 7, 5, 1, 2, 8, 4. Okey. Jadi, kalau kita melihat apa yang kita dah belajar sebentar tadi, kita akan buat grouping, kumpulan kecil. Okey. 7 dengan 5, satu kumpulan. 1 dengan 2, satu kumpulan. 8 dan 4, satu kumpulan. Okey, lihat. Anda akan buat macam ni, lebih kurang sahaja. Jadi, 7 dengan 5, adakah 7 dengan 5 lebih kecil? Okay, soalan minta apa dia? Soalan meminta kepingan kad mengikut urutan menaik. Okey, menaiklah. Okey, so, jadi kita susun. Adakah 7 dengan 5 lebih kecil? 7 lebih besar, lebih kecil daripada 5? Tidak. Jadi, dia akan dianjakkan. So, 5 di sini, 7 di sini. Okey, 1 dengan 2. 1 dengan 2, 1 lebih kecil daripada 2, jadi tidak ada sebarang perubahan. Turunkan saja ke bawah. 1, 2. 8 dengan 4. Ya, 8 perlu dipindahkan ke sebelah kanan. 4 dipindahkan ke sebelah kiri. Kita akan dapat 4, 8. Okey. Okey, sekarang ini adalah langkah 1. Buat garisan macam tu. Langkah 1. Okey, langkah 1. Okey, langkah 1. Kemudian kita buat grouping sekali lagi. 5 dengan 7, 1 dengan 2, 4 dengan 8. Okey, jadi apabila kita lihat di sini 5 dengan 7,
Okey, kita akan buat 7 dengan 1 ya. Betul kan? 7 dengan 1 dan 2 dengan 4. Okey, jadi 7 dengan 1, 7 lebih besar daripada 1, jadi 7 akan dianjakkan ke sebelah kanan, 1 akan dianjak ke sebelah kiri. Okey, 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4 kekal, turun ke bawah. Dan 8 juga turun ke bawah. So, ini adalah langkah yang kedua. Tuliskan langkah kedua di situ. Oh, tak nampak sorry. Langkah kedua. Okey. Kita grupkan 7 dengan 1 dan 2 dengan 4. Jadi bila turunkan, kita akan dapat 5 turun ke bawah macam biasa. 7, 1 akan berpindah ke sebelah kiri, 7 akan pindah sebelah kanan, 2, 4 sama dan 8 pun sama. Okey, so ini adalah langkah yang kedua. Buat garisan gitu. Okey, kemudian langkah yang ketiga, kita akan groupingkan pula 5 dengan 1. Okey, dan 4 7 dengan 2 dan 4 dengan 8. Okey. So, kita lihat corak yang sama, iaitu 1 akan pindah sebelah kiri, 5 lebih besar akan pindah sebelah kanan. Jadi 1, 5. Okey. 2 akan pindah sebelah kiri, 7 akan pindah sebelah kanan. Jadi akan dapat 2, 7. Okey. 2, 7. 4 kekal, 8 pun kekal. So, ini adalah langkah 3. Okey, seterusnya kita akan groupingkan semula 5 dengan 2 dan 7 dengan 4. Okey, jadi 1 akan turun ke bawah, 1 kekal pada kedudukan dia. 5 dengan 2 akan turun, dia akan cross, 2 pergi sini, 5 pergi sini. Okey, 7 akan turun ke sini, 4 akan turun ke sini. Dan kekal 8. So, ini adalah langkah yang keempat. Okey, 1, 5, 2, 7, 4, 8. Okey, jadi 1 turun, 2 akan pindah ke kiri, 5 akan pindah ke kanan, 7 akan pindah ke kanan, 4 akan pindah ke kiri, 8 akan kekal. Okey, dan cikgu tidak akan selesaikan langkah ini. Kamu akan selesaikan sehingga mendapat urutan menaik yang betul. Okey, yang betul. Dan tolong tuliskan apakah persamaan corak di sini. Okey, persamaan corak di sini. Okey, sama seperti yang ada dalam buku teks. Okey, dalam contoh yang cikgu berikan di atas ni. Okey. Okey, selesaikan yang ini dan seterusnya kita akan pergi kepada ini. Anda akan ambil gambar menggunakan telefon sekali lagi dan muat naik ke dalam Google Form untuk soalan ini. Okey. Cikgu rasa cukup setakat itu untuk hari ini, untuk tugasan anda. Okey, dan kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang untuk tugasan yang seterusnya untuk standard pembelajaran 1+1.4. Sekian, terima kasih.